Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pihak Masjid Kota Damansara atas kesempatan untuk kita sambung pembacaan kitab Ar-Rahiqul Mahtum karangan Syekh Mubarakfuri. Dan hari ini hujan, harap boleh dengar elok lah. Kalau ada masalah tak berapa dengar, mohon maklumkan lah. Baik, kita sambung pembacaan kitab yang dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan ujian yang getir dilalui oleh Nabi bersama dengan pengikut dalam kalangan para sahabat yang beriman. Bukan semata-mata Nabi dan para sahabat sahaja yang di pulau selama 3 tahun, bahkan lebih daripada itu, kaum kerabat Nabi, termasuk bapa saudara Nabi Abu Talib, turut melalui ujian yang sama, iaitu di pulau oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy dalam tempoh 3 tahun. Jadi sebagai ulang kaji ataupun ulangan, kita perlu fahami bahawasanya peristiwa pemulawan ke atas Nabi turut dirasai oleh saudara mara Nabi yang setia atas hubungan kekeluargaan. Jadi bukan semata-mata Nabi dan para sahabat yang beriman sahaja yang kena pulau, bahkan kaum kerabat, termasuk Abu Talib, yang juga boleh kita kenali sebagai salah seorang pembesar yang berpengaruh dalam kalangan musyrikin Quraisy. Jadi sepanjang Nabi dipulaukan itu, Nabi duduk dalam kampung Abu Talib, dan baginda dibela di situ. Dan akhir sekali yang meleraikan ikatan pemulauan, blacklist yang dikenakan oleh musyrikin Quraisy itu adalah dalam kalangan saudara mara Nabi yang bersimpati. Begitu juga dari kalangan kabilah yang lain yang bersimpati dengan tekanan yang melampau dikenakan oleh pembesar-pembesar Quraisy ke atas baginda Nabi SAW. Jadi malam ini kita sambung cubaan yang terakhir, bagaimana musyrikin Quraisy memujuk Abu Talib. Dan sudah pastilah tujuan memujuk itu adalah untuk Abu Talib melepaskan Nabi SAW, supaya pembesar musyrikin Quraisy dapat mengenakan tindakan yang bagi mereka berpadanan dengan ancaman yang datang daripada Nabi SAW. Jadi dari sirah ini kita perlu faham
bahawasanya perundingan yang berlaku antara pihak musyrikin Quraisy dengan Abu Talib bukan berlaku sekali. Bukan berlaku sekali, bukan berlaku 2 kali, bahkan sekurang-kurangnya 5 kali. Sekurang-kurangnya 5 kali. Jadi jumlah perundingan yang diusahakan oleh musyrikin Quraisy untuk mempengaruhi Abu Talib ini penting untuk kita faham betapa tegarnya Abu Talib membela Nabi SAW. Jadi 5 kali. Yang terakhir ini sewaktu Abu Talib semakin tua dan dilihat semakin hampir dengan ajalnya. Jadi 5 kali, banyak kalilah. Dan dalam 5 kali itu jugalah Abu Talib turut cuba memujuk Nabi SAW, tetapi kelihatan Nabi mempertahankan prinsipnya, dan daripada ketegasan itu menyebabkan Abu Talib semakin hormat dengan anak saudaranya. Baik. Jadi selepas daripada peristiwa boikot selama 3 tahun itu, barulah Nabi SAW keluar daripada perkampungan Abu Talib. Walaupun agenda ataupun pakatan untuk memulau Nabi dan para sahabat itu telah berakhir, tetapi tekanan-tekanan dalam bentuk yang selama ini telah berlangsung masih lagi dijalankan oleh musyrikin Quraisy. Sentiasa menekanlah sikapnya. Dan diceritakan dalam kitab ini betapa pemulauan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada Abu Talib. Kerana kita faham bahawasanya kesan daripada pemulauan itu, mereka hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan serba lapar. Bekalan-bekalan yang selalunya mereka perolehi, mereka tak perolehi. Jadi mereka diboikot, bukan pemboikotan secara sosial, bahkan pemboikotan secara ekonomi juga mereka dikenakan dalam bentuk seperti itu. Jadi daripada pengalaman yang getir itu, sebenarnya memberi kesan kepada kesihatan Abu Talib, yang mana ketika itu Abu Talib telah menjangkau umur 80 tahun. Telah menjangkau umur 80 tahun dan tubuh badannya semakin lemah, semakin sakit, dan dia diserang dengan penyakit yang semakin berat. Kalau bahasa orang kalau bahasa orang lama, sakit tua lah kan. Sakit tua. Tapi mungkin ada sakit-sakit yang lain, tapi yang pastinya ketika itu sudah ada petanda-petanda bahawasanya tak lama lagi Abu Talib akan meninggal. Dan pertimbangan yang dilakukan, pertimbangan dan jangkaan yang ada pada minda golongan musyrikin Quraisy adalah sebelum daripada Abu Talib ni mati, kita kena deal dengan dia. Kita kena berunding dengan dia, supaya kok mana sekalipun akhir sekali dia akan melepaskan Muhammad kepada kita, dan kita ada hak untuk mengenakan tindakan ke atas Muhammad. Jadi itu objektif yang mereka kejar. Sebelum Abu Talib meninggal, kita kena pujuk dia supaya akhir sekali dia akan serahkan Muhammad kepada kita, supaya kita beroleh keabsahan untuk buat apa-apa ke atas Muhammad. Lepas ni kita boleh kata pak saudara dia pun setuju, pak saudara dia pun serahkan Muhammad pada kami untuk kami uruskan Muhammad. Dan yang mereka bimbangkan adalah kalaulah Abu Talib tak bagi keizinan kepada mereka, lepas Abu Talib mati, baru mereka buat tindakan ke atas Muhammad, maka ini menandakan
bahawasanya mereka secara tidak langsung suka dengan kematian Abu Talib, kerana Nabi Muhammad SAW sudah kehilangan pembelanya, dan seakan-akan kematian Abu Talib dinanti-nantikan oleh mereka. Jadi persepsi seumpama itulah yang cuba diuruskan oleh musyrikin Quraisy. Kena kejar Abu Talib ni sebelum dia meninggal. Jadi perundingan yang terakhir ini, yang kali kelima, untuk bertemu dengan Abu Talib, lantas mereka bertemu dengan Abu Talib seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Wakil musyrikin Quraisy mengatakan sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam. Perihal Muhammad itu telah tersebar dalam kalangan kabilah-kabilah Quraisy semuanya. Jadi marilah kita bertemu dengan Abu Talib untuk berunding. Sebab apa? Apa yang mereka bimbangkan dalam riwayat yang lain, mereka bimbangkan, kami bimbang kalau orang tua itu mati, kalau Abu Talib itu meninggal, lalu terjadi sesuatu kepada Muhammad, maka tercemarlah nama baik kita dalam kalangan orang Arab. Sebab apa? Sebab dengan persepsi seumpama itulah yang telah disebutkan tadi. Jadi percubaan kali terakhir ini membabitkan pembesar-pembesar high ranking. Kalau kita imbas pembacaan ataupun slot yang dulu kita ada ceritakan, bagaimana mereka bertemu dengan Abu Talib, mereka mengutus utusan-utusan. Tetapi kali ini seakan-akan high ranking dalam kalangan pembesar Quraisy datang bertemu dengan Abu Talib, seakan-akan cukup quorum. Yang bertemu dengan Abu Talib kali yang terakhir ini adalah Utbah bin Abi Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Abu Sufyan. Itu semua pembesar-pembesar high ranking lah. Kira yang paling ketua sekali waktu itu adalah Abu Jahal. Dan pengganti kepada Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Ini nanti kita akan baca selepas daripada peristiwa Badar. Jadi nak kata dalam banyak-banyak pertemuan untuk memujuk Abu Talib, pertemuan ini pertemuan yang dikira paling besar kerana membabitkan pembesar-pembesar yang paling tinggi ranking dalam kalangan musyrikin Quraisy. Berhimpun Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan, Utbah. Lantas mereka katakan, wahai Abu Talib, kau ni dah sakit. Kami bimbanglah, lepas ni kau mati macam mana kan? Kemudian mereka katakan, tinggalkanlah dia, tinggalkanlah Muhammad, kepada kami, bagi kami uruskanlah Muhammad tu. Kau tak payah cara dah, pasal dia tu buat susah je, buat susah. Ataupun dalam erti kata yang lain, kalau kamu susah-susah pasal Muhammad, kamu ni dah beradab dengan sakit sendiri. Jadi sekarang ni baik kamu uruskan diri sendiri sahaja. Dan selama ini hidup kamu susah pun disebabkan kamu bela sangat anak saudara kamu tu. Jadi dalam pertemuan ini mereka tawarkan, ambillah apa-apa daripada kami untuknya dan ambillah apa-apa daripadanya untuk kami, agar dia berhenti mengancam kami dan kami juga berhenti mengancamnya. Jadi apa yang ditawarkan oleh musyrikin Quraisy kepada Abu Talib, nak minta apa, bagi tahu nak minta apa. Dan kami sedia apa sahaja, yang penting Muhammad itu diserahkan kepada kami. Dalam erti kata yang lain, mereka nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi lah, senang ceritanya. Apa lagi yang mereka nak buat? Berunding pun dah buat, dah tawar macam-macam pun dah, kan? Tawar jadi pemimpin, tawar harta, tawar kedudukan, macam-macam ditawar. Tetapi Nabi tak terima.
Jadi selepas penolakan itu, secara logiknya apa yang mereka mahu buat kepada Nabi SAW tak lain dan tak bukan supaya mereka dapat membunuh Nabi, sekaligus dapat menghentikan dakwah Nabi yang mereka sifatkan sebagai pengacau kepada sistem, bukan semata-mata kepercayaan, bahkan politik mereka ketika itu. Maka bila Abu Talib dengar begini, Abu Talib pun minta utusan untuk panggil Nabi supaya menyertai perundingan tersebut. Panggil Nabi. Bila Nabi dah sampai, Abu Talib pun kata, wahai anak saudaraku, mereka ni adalah dalam kalangan bangsawan kaum kamu, sedang berkumpul demi keranamu. Mereka ni datang ramai-ramai, cerita pasal kamu lah. Cerita pasal kamu, cerita pasal masalah kamu. Mereka hendak memberikan engkau dan mengharap dapat mengambil sesuatu daripadamu. Mereka nak berikan apa benda yang kau nak minta pun mereka boleh bagi, dan mereka nak sesuatu daripada kamu. Dalam erti kata yang lain, nak dakwah lah supaya mereka boleh minta supaya kamu berhenti dakwah ke, kamu berhenti ajak orang ikut agama Islam ke. Bermaksud perundingan masih lagi berlangsung. Walaupun secara nekatnya, memang mereka ada nekat yang penuh untuk membunuh Nabi SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab kata-kata pak saudaranya Abu Talib. Dia pun kata, Nabi pun kata, apa pandangan kau jika aku berikan kepadamu satu kalimah yang kalau kamu ucapkan, apabila kamu ucapkan kalimah itu, kamu akan menguasai semua orang Arab dan semua orang Ajam akan tunduk kepadamu. Jadi disebabkan obsesi yang ada pada musyrikin Quraisy, obses terhadap kekuasaan, maka disebabkan itu dakwah yang dilangsungkan oleh Nabi SAW bukan semata-mata mengancam kepercayaan mereka, kerana kepercayaan mereka bersangkut paut dengan survival kekuasaan politik mereka, dan juga bersangkut paut dengan hasil-hasil ekonomi mereka. Antara yang mereka kecapi adalah setiap kali orang berziarah kepada berhala-berhala mereka, maka ada bayaran. Ada bayaran. Begitu juga sistem kasta yang mereka jalankan. Begitu juga pembudayaan pembodohan, fanatisme yang mereka terapkan dalam kalangan kabilah mereka, yang mereka nikmati, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang takkan boleh dicabar dan tidak ada proses semak dan imbang. Semua perkara itu akan terhapus kalaulah mereka mengikuti ajaran Nabi SAW. Jadi Nabi kata, nak tak aku tawarkan kepada kamu satu kalimah, kalau kamu ucapkan kalimah itu, kamu berkuasa. Bukan semata-mata menguasai Arab, bahkan menguasai Ajam, menguasai orang-orang yang bukan Arab. Permainan politik kekuasaan musyrikin Quraisy ketika itu hanyalah pada batas semenanjung Arab sahaja. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi ketika itu bukan sekadar semenanjung Arab, bahkan Arab keseluruhannya. Bukan sekadar Arab keseluruhannya, bahkan seluruh orang yang bukan Arab akan tunduk kepada kamu. Latar belakang kehidupan musyrikin Quraisy adalah golongan yang agak primitif, yang agak mundur, kuno dari sudut sistem kekuasaan. Jadi sudah pastilah tawaran yang dibuat oleh Nabi SAW ini tawaran yang merangsang minat mereka untuk lebih tahu. Walaupun sebenarnya bila Nabi sebutkan, nak tak kamu aku ajar kepada kamu satu kalimah, kalau kamu ikut kalimah tu, kamu akan beroleh kekuasaan penuh.
ada dah clue tu, kalimah tu kan. Tapi dek kerana daya tarikan ucapan yang ada pada Nabi SAW, mereka sangat rasa terangsang dengan tawaran tersebut. Jadi ada dalam riwayat yang lain, Nabi SAW katakan, kalau kamu sebut kalimah itu, Arab akan tunduk kepada kamu, orang Ajam akan tunduk kepada kamu dan membayar jizyah kepada kamu. Kamu beroleh kekuasaan. Dan sebenarnya pencapaian kuasa yang luas inilah yang akhir sekali dikecapi oleh generasi para sahabat ketika era Khulafa Ar-Rashidin, di mana pembukaan demi pembukaan, peluasan kuasa sehingga dapat menumbangkan Rom Timur dan Parsi. Ternyata apa yang diingatkan oleh Nabi SAW terrealisasi ketika zaman Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Jadi kemudian apabila mereka mendengar tawaran tersebut, mereka tidak dapat sabar. Mereka nak tahu apa kalimah yang bermanfaat sampai ke tahap itu. Seakan-akan ia merupakan mentera kan. Ia merupakan satu ucapan yang kalau diucapkan terus-terus dapat kekuasaan. Lantas Nabi menjawab, katakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan tinggalkanlah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Ini sahaja. Ini sahaja. Mendengarkan itu, mereka menepuk tangan. Lantas mereka berkata, wahai Muhammad, apakah kamu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan sahaja? Benda ni pelik. Benda ni sangat menghairankan. Sedangkan fitrah manusia hanya menerima Tuhan itu sifatnya tunggal. Tetapi dek kerana penerapan agama yang sesat telah pun dikenakan ke atas minda mereka, menyebabkan mereka tak percaya Tuhan tu sifatnya satu, tunggal. Sebaliknya mereka menganggap Tuhan yang banyak ni kan dah okey. Jadi nak katanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW ini mereka faham. Mereka faham bahawasanya kalaulah mengucap kalimah La ilaha illallah itu bukan semata-mata slogan. Bukan semata-mata naikkan slogan La ilaha illallah, mengucap gitu sahaja. Mereka faham di sebalik slogan itu ada keyakinan, ada praktis. Sebagaimana disebutkan tadi, mereka cukup faham kalau mereka mengikuti ajaran Islam yang diseru oleh Nabi SAW, selepas ini mereka tak boleh menjalankan cara asabiyah, jahiliyah, fanatisme itu terpaksa mereka tinggalkan. Projek pembodohan atas nama nenek moyang, atas nama pendeta, atas nama agamawan terdahulu, mereka kena tinggal. Kejumudan, proses membutakan akal budi manusia, mereka terpaksa tinggal. Begitu juga sistem kasta dalam masyarakat yang membenarkan kezaliman, penindasan, mereka kena tinggal. Begitu juga budaya hidup yang melupakan soal moral, mereka kena tinggal. Jadi mereka sedar bahawasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW bukan semata-mata menyuruh untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekadar itu. Bahkan mereka cukup faham, bila dah mengucap tu kena tinggal itu, kena tinggal ini, kena tak boleh buat zalim, tak boleh buat penindasan, kena tinggalkan kebodohan, kena melestarikan ilmu pengetahuan, kena membina tamadun dengan akal budi yang baik, perlu menyucikan diri, kena jadi orang baik. Komitmen-komitmen itulah yang sukar untuk mereka buat. Jadi secara mudahnya,
kalau nak difikirkan mereka tak faham dakwah Nabi, boleh saja secara pragmatik. Okey, wahai Muhammad, kami mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh saja mereka sebut begitu. Tetapi mereka terlebih dahulu faham di sebalik ucapan itu ada komitmen. Ini menandakan bahawasanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dakwah yang telah jelas, yang telah dimaklumi ertinya oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka disebabkan mereka mengetahui Islam yang dibawa oleh Nabi itu tidak memberikan pilihan, melainkan mereka mesti jadi orang baik, atau mereka tidak bersedia untuk mengikuti gagasan tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam kisah-kisah sejarah dalam Al-Quran, sebagai contoh kisah Fir'aun, sebagai contoh, orang seperti itu hanya menyembunyikan pengetahuan dan kesedaran mereka bahawasanya ajaran para Nabi dan Rasul adalah ajaran yang bawa dia supaya jadi orang baik. Tapi kerana mereka tidak bersedia untuk berubah, maka mereka tak sanggup untuk ikut ajaran para Nabi dan Rasul, dan mereka menyelindungkan sindrom penafian itu